Puan Teo Ni Ching. Terima kasih Speaker. Soalan saya nombor 8. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, sehingga 30 Jun 2020, jumlah murid keperluan khas MPK adalah seramai 92,755 orang, iaitu 2,644 orang murid di Sekolah Pendidikan Khas SPK, 73,656 orang murid di Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI dan 16,455 orang murid di Program Pendidikan Inklusif PPI. Manakala jumlah keseluruhan guru pendidikan khas pula adalah seramai 16,492 orang. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited dan prihatin dalam memastikan MPK diberi peluang untuk mendapat akses kepada pendidikan yang sesuai dan relevan dengan kebolehan masing-masing. Keprihatinan KPM terhadap MPK termasuklah juga dalam menyediakan guru pendidikan khas berkualiti dengan jumlah guru yang mencukupi. Bagi memenuhi keperluan guru pendidikan khas, KPM meneruskan pengambilan pelajar program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISSMP option pendidikan khas di institusi pendidikan guru. Pada tahun 2020, seramai 180 orang pelajar PISMP option pendidikan khas telah ditawarkan tempat. Dengan ini, jumlah bekalan guru baru untuk tahun 2022 hingga 2025 adalah seramai 516 orang. Di samping itu, pada tahun 2020, KPM melaksanakan program intervensi tanpa option ataupun PITO pendidikan khas kepada 360 orang guru arus perdana. KPM juga telah merancang untuk melaksanakan pengambilan guru pendidikan khas secara kontrak pada tahun 2021 mengikut keperluan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Saya rasa bolehlah kita nampak bahawa peningkatan jumlah MBK memang bertambah sejaklah pelancaran Zero Reject Policy oleh Pakatan Harapan. Pada Jun 2019, jumlah MBK hanyalah 83,000 orang, tetapi sekarang tahun ini kita ada 92,000 orang. Jadi ini adalah satu pencapaian dan saya harap dengar bahawa kerajaan baharu ini akan tetap memberi komitmen kepada Zero Reject Policy ini. Soalan saya adalah memandangkan bahawa kelas untuk PPI dan juga PPKI ini meningkat secara begitu dahsyat. Pada tahun 2019, kelas pendidikan khas meningkat sebanyak 513 kelas dan untuk kelas integrasi juga menambah 75 kelas. Jadi ini adalah satu peningkatan yang begitu dahsyat dan kita perlu ada pendekatan yang baharu untuk menangani isu kekurangan guru pendidikan khas. Jadi saya minta Timbalan Menteri menyatakan dengan jelas berapa kekurangan jumlah pendidikan khas setakat ini dan sama ada kita akan mengambil guru interim kerana sepatutnya guru interim akan buka untuk penawaran untuk kali kedua tahun ini pada bulan April, tetapi telah ditangguhkan. Jadi sama ada ini juga dalam rancangan KPM dan memandangkan bahawa guru pendidikan khas untuk HKC dan HKT sangat tidak mencukupi. Untuk tahun ini keluaran daripada IPGM untuk HKC hanya 6 orang dan untuk HKT hanya 12 orang. Jadi apa rancangan KPM untuk pastikan bahawa HKT, budak-budak MBK juga dapat menerima pendidikan khas ini dalam bahasa ibunda mereka. Terima kasih. Jawapan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Memang tak dinafikan bahawa pelaksanaan dasar sifat penolakan adalah satu usaha yang sangat baik dan akan dibuat secara berperingkat-peringkat berdasarkan kepada kesediaan sekolah dan dalam menyediakan kemudahan yang bersesuaian untuk MPK. Dan seperti mana yang telah ahli yang berhormat sedia maklum bahawa sejak pelaksanaan dasar ini pada tahun 2000, mulai daripada tahun 2019, KPM berdepan dengan berbagai cabaran
Antaranya dalam aspek penyediaan infrastruktur sekolah, sumber manusia dari segi keperluan dan kepakaran guru, membantu pengurusan murid atau PPM dan khidmat sokongan serta intervensi yang sesuai kepada MPK. Dan dengan penambahan yang begitu mendadak sebenarnya yang telah diterangkan oleh Ahli Yang Berhormat sebenarnya tadi, banyaklah usaha yang telah kita laksanakan sebagaimana yang telah saya terangkan tadi, termasuklah pelaksanaan pengambilan guru pendidikan khas secara kontrak pada tahun 2021 mengikut keperluan. Dan sebenarnya saya telah terangkan tadi, latihan guru melalui pihak SMP option pendidikan khas di institusi pendidikan guru dan sebagainya yang telah dilaksanakan dan akan disediakan. Kalau boleh saya berikan sedikit maklumat di sini, iaitu untuk tahun mulai daripada tahun 2017 sehinggalah kepada tahun 2020 akan ada penambahan jumlah pekaran guru seramai 516 orang. Jadi saya ingin maklumkan di sini bahawa memang ada banyak kesuntukan dari segi keperluan untuk menyediakan keperluan, termasuklah daripada untuk sekolah SCGC, SCGT dan sebagainya, tetapi ataupun namun ke arah itulah kita tengah berusahakan untuk menyelesaikan dan menyediakan keperluan untuk murid-murid keperluan khas ini. Terima kasih. Timbalan Menteri tak jawab kekurangan guru pendidikan khas setakat ini berapa banyak. Ya, Muhammad. Boleh tak jelaskan itu? Berapakah kekurangan guru pendidikan khas setakat ini? Terima kasih. Tunggu saya jemput. Dia tak jawab je. Sekarang ni jawab tak jawab tu terpulang pada menteri apa dia nak jawab. Kalau nak suruh saya paksa menteri jawab nanti orang kata saya berbelah pihak pada tertentu. Soalan tambahan kedua. Segambut. Yang Berhormat Segambut. Terima kasih. Soalan tambahan saya adalah apakah langkah penyelarasan yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan untuk berbincang dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam memastikan pihak sekolah tidak mengambil langkah shortcut menghantar kanak-kanak OKU balik ke pusat dalam komuniti, pusat pemulihan dalam komuniti. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Jadi banyak usaha yang telah dan sedang dilaksanakan dari segi penyelarasan dengan Kementerian Pembangunan Luar dan Wanita. Jadi di antaranya adalah langkah-langkah untuk kita adakan memastikan kad OKU dengan subkategori dan sebagainya. Itu salah satu daripada langkah yang telah pada waktu itu saya rasa telah diusahakan pada kerajaan sebelumnya dan akan kita teruskan. Yang pertama. Keduanya, dari segi pemberian bantuan dan sebagainya akan kita teruskan. Dan ingin saya tegaskan di sini bahawa dari segi penyelarasan untuk KPM bersama-sama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, banyak yang perlu kita laksanakan ke depan. Terima kasih. Yang Berhormat. Betul Speaker. Satu lagi soalan. Yang Berhormat Menteri. Kalau Yang Berhormat tak sedia jawapan, boleh bagi jawapan bertulis. Satu Boleh. lagi soalan. Kita akan sediakan Satu soalan lagi. jawapan secara bertulis. Yang Berhormat. Terima Tuan kasih, Nik Speaker. Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat,